Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 5 Bestari. Hari ini kita akan sambung lagi PDPR kita. Bahagian adab, tajuk Alam Ceria, Hidup Sejahtera. Murid-murid boleh buka buku teks Pendidikan Islam tahun 5, buku surat 180 hingga 183. Okey, baiklah sekarang kita tengok buku teks masing-masing ya. Muka surat 80 dan 180 dan 181. Kita tengok dekat tajuk atas, unit 4, tajuk Alam Ceria Hidup Sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar tentang adab-adab dengan alam sekitar, apa tanggungjawab kita. Okay. Kita perhatikan gambar dulu dan juga apa yang ditulis dalam kotak-kotak ini. Okey, dekat sini ada poster Minggu Sayangi Alam Sekitar. Tempat Sekolah Kebangsaan Taman Bestari. Tarikh 20 Julai 2021. Okey, tengok di sini ada seorang dewasa sedang pegang plastik sampah, seorang murid sedang pegang botol plastik, ada seorang perempuan sedang menyiram pokok. Dan ada seorang murid perempuan sedang menyapu sampah. Okey, ini antara contoh-contoh aktiviti yang kita boleh lakukan untuk kita membersihkan alam sekitar. Okey, tengok yang kotak pertama ni apa dia kata? Sebagai Muslim, kita bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar kita. Tanggungjawab kita sebagai orang Islam menjaga alam sekitar kita, tumbuh-tumbuhan, sekitar tempat duduk kita, pokok-pokok, sungai, laut dan sebagainya. Okey, yang kedua, oleh itu kita perlu sentiasa menjaga kebersihan air, udara dan sumber-sumber alam di persekitaran kita. Alam sekitar ni termasuknya air, udara, sumber-sumber alam di sekitaran kita seperti tumbuh-tumbuhan, sungai, air terjun dan sebagainya. Pokok-pokok, tanam-tanaman, semua kita kena jaga. Itu adalah tanggungjawab orang Islam. Okey. Baik, tengok kat sini. Mengapakah pencemaran alam akan memberikan kesan buruk kepada kehidupan? Okay, cuba fikir. Kenapa pencemaran alam ni mengganggu kehidupan kita, memberi kesan buruk kepada kehidupan kita? Okay, bayangkan kalau udara kita tercemar, apa akan jadi kepada kesihatan kita? Tentulah kita akan sakit. Kalau air pula tercemar, apa akan jadi? Tentu akan berlaku macam-macam penyakit ataupun kita susah untuk meneruskan kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kita kena jaga alam sekitar supaya kita dapat hidup dengan sejahtera. Okey, alam sekitar ni adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jaga dengan sebaik-baiknya. Okey, baik, kita tengok alam sekitar. Apa pengertian alam sekitar, dalilnya, maksudnya dan hukum menjaga alam sekitar. Okey, pengertian alam sekitar. Memelihara alam sekitar. Apa maksud memelihara alam sekitar? Menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Pelihara ni maksud kita jaga dia, kita lindung dia daripada segala kerosakan. Okey, memelihara alam sekitar. Memelihara ni maksud dia pulih-pulih, merawat dan memulihkan alam sekitar agar sentiasa baik. Pulih ni maksudnya kita rawat. Kalau pelihara maksudnya kita jaga. Pelihara dengan pelihara ni tidak sama. Okey, baik. Dalil dia. Apakah dalil yang mengharuskan yang sepatutnya kita lakukan dengan alam sekitar? Okay, dalam Al-Quran ada sebut Bismillahirrahmanirrahim, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas ayat 77, surah yang ke-28. Okay, maksudnya, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan.
surah Al-Qasas ayat 77, surah yang ke-28. Dalam ayat ni dia sebut Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kita lakukan kerosakan dekat muka bumi. Kita kena jaga dia, kena jaga pokok-pokok, kena jaga tanah, kena jaga air, kena jaga sungai. Kita tidak boleh membuat kerosakan. Itu dia dalil dia, ada disebut dalam Al-Quran. Kena jaga dia, okey. Apa hukum dia? Sebagai orang Islam, apa hukum kita menjaga alam sekitar? Memelihara dan memelihara alam sekitar adalah wajib. Maksudnya kita kena jaga. Kita tak boleh serahkan kepada orang lain. Kita tak boleh guna je. Kalau kita nampak rosak, kita perbaiki. Kalau kita rasa benda tu boleh mengotorkan alam sekitar, kita kena elakkan daripada membuat perkara tersebut, seperti membuang sampah merata-rata, pembakaran secara terbuka, ataupun kita biarkan keadaan tak terjaga. Tak bolehlah, kita kena jaga sekitar tu. Okey, alam sekitar. Kita baca yang kat bawah ni. Keadaan alam sekeliling merangkumi setiap sumber bumi seperti sungai, laut, hutan, udara dan lain-lain. Okey, ini maksud alam sekitar. Dia tak terhad kepada pokok sahaja. Dia termasuk juga sungai, laut, hutan, udara dan sebagainya. Okey. Ustazah harap awak boleh faham lah ya. Okey, murid-murid, sekarang kita sambung ke surat 182 dan 183. Okey, hari ini kita akan tengok adab-adab dengan alam sekitar. Okey, mari kita baca sama-sama. Fahami dan fikirkan. Mari bersama-sama menjaga alam sekitar kita. Okey, 1. Kawan-kawan, boleh kongsikan adab memelihara dan memelihara alam sekitar kita? Okey, yang kedua, untuk memelihara udara, kita hendaklah pertama memperbanyak aktiviti penanaman semula. Okey, contoh tanam semula pokok lah. Kedua, tidak melakukan pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ni maksudnya kita bakar. Kita kumpul-kumpul sampah, kita bakar secara terbuka. Tu tak elok sebenarnya ya. Mencemarkan udara. Okey, baik. Yang ketiga, apa dia cakap ni? Pemeliharaan air pula dapat dilakukan dengan cara nak jaga air. Pertama, menggunakan air dengan berjimat cermat. Okey, walaupun kita tempat yang banyak air, kita kena jimat cermat. Okey, untuk mengurangkan kuantiti air yang perlu dirawat. Kalau kita banyak membazir air, banyak air yang perlu dirawat. Biasanya di setiap negeri akan ada tempat pusat rawatan air. Air itu akan dikita semula. Okey, air kita semula ni kurang eloklah berbanding dengan air yang semula jadi. Okey, yang tak tercemar lah, maksudnya kalau yang tercemar air semula jadi pun tak elok juga. Okey, kurangkan penggunaan air. Okey, yang kedua, tidak membuang sampah dan sisa buangan di saliran air, longkang, sungai ataupun laut. Kalau kita ada sampah, kita kumpul, kita letak dalam tong sampah. Jangan buang di sungai atau di longkang ataupun mana-mana saliran air. Takut mengotorkan sumber air kita. Yang keempat, selain itu, kita perlu sentiasa menjaga kebersihan. Sentiasa menjaga kebersihan rumah, tempat kita belajar, okey, dan sebagainya. Kedua, membuang sampah di tempat yang betul. Buang dalam tong sampah, letak elok-elok. Kalau nak buang dekat tong, ikat elok-elok ya. Kemudian seterusnya, mempunyai kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Okey. Kepentingan menjaga alam sekitar kita. Okey, yang kelima, sekiranya alam menjadi tercemar, kotor dan tidak selesa, kita boleh memelihara dengan bergotong royong membersihkan kawasan. Dan yang kedua, mengita semula bahan terpakai untuk mengurangkan penggunaan sumber alam. Okey, baiklah. Kalau kita boleh buat gotong royong selalu, dan juga kita boleh kita semula bahan tu supaya
kurang penggunaan sumber alam. Maksudnya kalau kita guna balik, yang tu tak adalah kita jadi sampah kan. Okey, itu dia cara-cara ya. Baik, Ustazah harap awak boleh faham tentang cara-cara untuk memelihara alam sekitar. Yang ni cara untuk memelihara udara, yang ni air, yang ni yang secara umum lah apa yang kita perlu buat. Dan ini pun juga cara untuk kita bila dah kotor, apa cara kita nak bersihkan balik keadaan sekitar tu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.